Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam subjek Bahasa Melayu yang mana kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk Bahasa Kita, Jiwa Kita mengenai Hadif dan keluarganya pergi untuk menyambut sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan. Apa yang ada di sana? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide yang telah disediakan. Bagi pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikehendaki untuk merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 14 dan bersedia dengan buku nota untuk mencatat. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat apakah kemahiran bahasa yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu kemahiran menulis. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, membina 3 ayat menggunakan perkataan yang diberikan berdasarkan situasi tertentu. Objektif yang kedua, membina satu perenggan yang lengkap dengan menggunakan ayat yang telah diberikan. Baiklah, pada hari ini kita akan membina ayat serta membina satu perenggan yang lengkap. Untuk mengetahui cara-caranya, jom kita lihat slide seterusnya. Kita terus ke muka surat 15, Bahasa Kita, Jiwa Kita. Ayah dan ibu membantu Hadif menulis blognya. Blog adalah satu laman sesawang yang digunakan oleh orang ramai bagi menulis ataupun menceritakan pengalaman serta idea mereka. Jadi itu yang dilakukan oleh Hadif. Kita baca balik. Hadif ingin mencatat pengalaman mereka menyaksikan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan dalam blog tersebut. Baik, ini adalah satu idea yang bernas daripada Hadif kerana Hadif ingin menulis blog dan bila besar nanti Hadif boleh melihat semula apakah yang dilakukan olehnya pada hari tersebut. Jadi kamu juga boleh melakukan perkara yang samalah. Hadif dan keluarganya pergi untuk menyaksikan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Sebagai pengenalan terhadap Dekad Bahasa Kebangsaan, mari sama-sama kita lihat video yang telah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Assalamualaikum, nama saya Kumika, umur saya 5 tahun. Ada ramai orang kata-kata di media sosial, kata-kata tak sedap didengar. Jangan macam tu. Dengar pantun Mika ni. Kerana mulut badan nasa peribahasa orang Melayu. Manis mulut dah bahasa bangsa berilmu. Bahasa jiwa bangsa. Wah, sungguh hebat adik komika kita yang baru saja berusia 5 tahun tetapi dapat mengungkapkan dan menuturkan bahasa Melayu yang betul dan dengan bersemangat. Itulah semangat yang kita mahukan daripada kamu semua juga. Dengan slogan Dekad Bahasa Kebangsaan iaitu Bahasa Jiwa Bangsa menandakan betapa pentingnya bahasa untuk sesebuah komuniti ataupun negara itu sendiri. Di hadapan kamu adalah tujuan Dekad Bahasa Kebangsaan. Yang pertama, bagi memperkasakan bahasa Melayu supaya masyarakat dan juga rakyat Malaysia bangga dengan menuturkan bahasa Melayu dan juga dapat dikenali di seantero dunia. Selain itu, merupakan satu medium yang sangat penting bagi menyatukan rakyat Malaysia kerana kita berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza sejarah juga, tetapi ada satu yang menghubungkan kita semua iaitu bahasa Melayu. Demikianlah betapa pentingnya bahasa dalam menyatukan rakyat Malaysia. Selain itu, ia juga perlu dan penting bagi dipraktikkan dalam kehidupan seharian
di mana-mana sekalipun. Di sekolah kita praktikkan, di institusi kerajaan juga, dan di mana-mana kita perlu menjadikan ia sebagai bahasa utama di dalam negara kita ini. Bagaimana pula kalau kita tak mengamalkan bahasa Melayu dengan baik? Baiklah, mari kita lihat video yang akan disediakan ini. Video yang akan anda saksikan ini daripada sumber Dewan Bahasa dan Pustaka. OMG, what a nice place, huh? Nak OT dear. Hanir, tolong step gambar Mamir. Anak itu snap. Awak tu. Mami su awak. Kenapa itu pula? Mami nampak gemuk. Tak muka. Apa-apa? Ya, ada snap. Lagi sekali you. Meh, kakak snack itu Mami. You all tahu and apa hukumannya? Mami, puis. Mami, no. Cui. Please. Please. Aku you. Tapi Nak. bukan yang you. Jadi, apakah pendapat kamu berkenaan dengan video tersebut? Adakah kamu rasa selesa dengan penggunaan bahasa Melayu yang mereka tuturkan itu? Baiklah, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu untuk menuturkan bahasa Melayu yang lebih baik dan juga bersopan santun. Sekiranya bahasa berkenaan digunakan, bagaimana dengan identiti negara kita yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang bangga akan bahasanya, kita perlulah menuturkan bahasa Melayu secara yang baik. Bukanlah salah untuk menggunakan bahasa seperti berkenaan. Kita gunakan juga apabila kita hendak mesej orang lain, kita nak gunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Namun, tak semua tempat boleh digunakan ataupun boleh diaplikasikan menggunakan perkataan ataupun dialog seperti itu. Selain itu juga, sekiranya bahasa demikian digunakan, bagaimana dengan generasi yang akan datang? Lebih keluar pelik-pelik kan bahasa mereka. Mereka langsung tidak tahu bagaimana nak gunakan bahasa Melayu sebagai mereka punya bahasa perbualan dalam kehidupan seharian. Jadi kita perlu untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Usia yang muda seperti kamu inilah cara yang paling berkesan untuk kamu semua belajar, berlatih dan juga mengamalkan bahasa Melayu yang baik, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 15, program Dekad Bahasa Kebangsaan. Kita lihat tajuk yang di atas berwarna hijau tersebut, Dekad Bahasa Kebangsaan, Isnin 25 Januari 2020 contohnya. Ramai pengunjung ayat yang diberi, majlis perasmian teruja dan seronok. Jadi ketiga-tiga ayat ataupun tiga-tiga perkataan ini kita perlu membina ayat yang lengkap daripadanya. Contoh ayat yang pertama, ramai pengunjung. Ramai pengunjung datang ke majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, majlis perasmian pula. Tulis lagi. Majlis perasmian tersebut sangat meriah. Dan yang ketiga, teruja dan seronok. Saya berasa teruja dan seronok. Baiklah, ayat ketiga-tiga ini boleh dicantumkan dan dimasukkan membentuk satu perenggan yang lengkap. Contoh perenggan ada di bawah. Pada hari Isnin 25 Januari 2020 telah diadakan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan.
ramai pengunjung datang ke majlis Dekad Bahasa Kebangsaan. Majlis perasmian tersebut sangat meriah. Saya berasa teruja dan seronok. Jadi, itu adalah cara-cara kita bagi membentuk ataupun membina perenggan yang lengkap. Kalau kamu semua dapat lihat pada awal perenggan, pada hari Isnin 25 Januari, di situ terdapatnya jarak menandakan itu adalah perenggan yang baharu. Bagi menambah kefahaman kamu lagi dalam membina perenggan yang lengkap, mari kita buat latihan yang di bawah. Baiklah, aktiviti yang terdapat di dalam program Dekad Bahasa Kebangsaan. Okey, perkataan yang pertama, banyak aktiviti menyertai pertandingan sambutan menggalakkan. Jadi kita perlu untuk membina ayat lengkap berdasarkan perkataan yang diberikan inilah. Kita lihat apa yang ada di Dekad Bahasa Kebangsaan tersebut, aktiviti dia. Kita lihat dalam gambar tersebut terdapatnya pertandingan apa tu? Teka silang kata, pertandingan menulis esei dan juga aktiviti jom membaca. Okey, macam mana kita nak bina ayat? Contoh ayat di bawah ya, kita baca. Okey, banyak aktiviti dulu. Banyak aktiviti menarik dijalankan seperti pertandingan teka silang kata, pertandingan menulis esei dan jom membaca. Okey, itu adalah ayat lengkap. Seterusnya, menyertai pertandingan. Macam mana kita nak bina ayat? Semua peserta yang menyertai pertandingan kelihatan amat teruja dan gembira. Seterusnya, sambutan menggalakkan. Macam mana ya? Dekad Bahasa Kebangsaan yang dijalankan pada tahun ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat setempat. Terdapat pembetulan di situ. Pada tahun ini telah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Okey, yang itu sepatutnya ditinggalkanlah. Kita sudah ada 3 ayat, jadi sekarang kita perlu untuk membina sebuah perenggan yang lengkap. Macam cikgu cakapkan tadi, perenggan bermaksud pada permulaannya terdapatnya jarak ya. Baiklah, mari kita lihat cara-cara untuk membina perenggan yang lengkap. Ya, di depan kamu ini adalah contoh perenggan yang lengkap. Kamu dapat lihat ya, di permulaan perenggan terdapatnya jarak menandakan ini adalah perenggan yang baru. Kita tengok macam mana kita nak bina perenggan yang lengkap. Okey, kita mula dengan Hadif dan keluarganya berpeluang untuk menyertai beberapa aktiviti di sana, iaitu di Dekad Bahasa Kebangsaan. Kita sambung dengan ayat yang kita telah bina tadi. Banyak aktiviti menarik dijalankan seperti pertandingan teka silang kata, pertandingan menulis esei dan jom membaca. Lepas tu kita susunkan di bawahnya ayat yang kedua. Semua peserta yang menyertai pertandingan kelihatan amat teruja dan gembira. Kita sambung ayat yang ketiga setelah tamat ayat contoh di gembira itu. Dekad Bahasa Kebangsaan yang dijalankan pada tahun ini telah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Jadi kita susun ayat-ayat yang kita telah bina tadi, dan susunan ini adalah dipanggil sebagai perenggan. Cikgu rasa kamu boleh juga membina ayat yang lain bagi menghasilkan perenggan yang sama inilah. Seterusnya, cikgu akan berikan situasi yang baru, jadi kamu perlu untuk membina 3 ayat seperti tadi tu. Dan juga daripada 3 ayat tersebut, kamu perlu susun dan membina perenggan yang lengkap. Tanpa membuang masa lagi, cikgu harap kamu boleh bersedia dengan buku nota. Dan nanti setelah tamat, kamu bolehlah berikan kepada guru Bahasa Melayu bagi pemeriksaan. Di hadapan kamu ini adalah situasi kepentingan Dekad Bahasa Kebangsaan. Okey, ayat yang perkataan yang terdapat di sana ialah memperkasa bahasa Melayu. Yang kedua, berasa bangga. Dan yang ketiga, kehidupan seharian.
Jadi kamu perlu untuk membina 3 ayat, kemudian membuat perenggan yang lengkap. Baiklah, ini adalah tugasan kamu. Cikgu harap kamu boleh selesaikan. Dengan berakhirnya aktiviti murid itu tadi, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua yang sudi untuk menonton dan juga mempelajari daripada video ini. Diharapkan kita boleh berjumpa lagi pada video yang akan datang dengan konten ataupun kandungan yang lebih menarik. Bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu membantu anda dan meningkatkan kefahaman, sila like, share dan subscribe. Dan sekiranya ada penambahbaikan ataupun cadangan, mahupun murid-murid yang ada soalan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.